Assalamualaikum. Hai, hari ini kita akan sambung belajar mengenai karangan imajinatif muka surat 59. Kalau minggu lepas kita buat karangan berita ialah karangan berformat. Karangan imajinatif hari ini tiada format. Okey, tajuknya ialah Aku Sebuah Eskalator. Okey, dalam buku teks ni dia dah berikan untuk isi yang pertama, isi yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Jadi kita kena draft dan hasilkan karangan ikut isi yang dia dah bagi. Okey, cikgu tunjukkan dalam uh, template Microsoft Word ni. Nanti cikgu akan gambarkan kepada kamu dan kamu boleh salin ataupun print daripada sini. Okey, kita tengok dulu pengenalan kepada karangan imajinatif. Yang pertama, cikgu ulang dia tiada format. Okey, bebas nak menulis macam mana dan bahasa santai yang digunakan ialah aku, saya. Boleh guna bahasa macam tu. Tapi mesti sama. Contoh kalau perenggan pertama kamu guna aku, sampailah perenggan akhir pun mesti guna aku. Kalau perenggan pertama guna saya, bawah dia sekalipun sampai akhir sekali ayat titik di sini pun saya. Okey, tak boleh campur aduk. Yang ketiga, karangan imajinatif ni lebih kepada angan-angan. Angan-angan kalau kita jadi contoh dalam karangan hari ni, aku sebuah eskalator. Ataupun aku sebuah jam. Aku sebuah kereta. Kita dah pernah belajar karangan ni dalam kelas. Jadi hari ini kita kena ikut tajuk dia ialah Aku Sebuah Eskalator. Isi dia dah bagi, cikgu tunjuk dulu contoh untuk kita tulis dalam perenggan pertama. Ingat kalau dalam karangan yang tidak berformat ni, perenggan pertama mesti ditulis semua di tepi. Okey, perenggan kedua dan sampai perenggan akhir mesti ada 2 jari sebelum mula perenggan. Nampak? 2 jari cikgu tinggal ruang kan? 2 jari dekat sini. 2 jari. 2 jari. Perenggan pertama semua di tepi. Okey, kita tengok contoh untuk isi perenggan pertama ni. Aku ialah sebuah eskalator. Aku, kita sambung dengan ayat yang pertama ni. Boleh juga kamu nak gabung titik 1 dengan titik 2. Contoh, aku diperbuat daripada besi yang bermotor dan berantai. Gabung dua ni. Aku diperbuat daripada besi yang bermotor dan berantai. Macam mana lagi nak sambung? Titik dulu. Kemudian untuk bergerak aras ke aras, memudahkan pengguna. Aku dapat bergerak dari aras ke aras bagi memudahkan pengguna. Cikgu ulang. Aku dapat bergerak dari aras ke aras bagi memudahkan pengguna. Titik. Okey, jadi siaplah perenggan pertama kamu. Seterusnya perenggan kedua. Dia dah bagi, ingat, mesti langkah letak 2 jari dekat sini. Kemudian aku dilengkapi dengan alat keselamatan. Okey, ayat pertama. Jadi yang ini tak perlu salin lagi. Suis kecemasan pula. Macam mana? Aku mempunyai suis kecemasan. Titik. Okey, pengesan automatik dengan maklumat keselamatan kita boleh gabung. Contoh, aku juga dibekalkan dengan pengesan automatik dan maklumat tentang keselamatan. Walaupun dia bagi maklumat keselamatan, kamu boleh tambah perkataan di tengah-tengah dia. Maklumat tentang keselamatan. Cikgu ulang. Aku juga mempunyai suis kecemasan. Aku dibekalkan dengan pengesan automatik dan maklumat tentang keselamatan. Nampak? Okey, jadi dua perenggan pertama ni cikgu dah bagi contoh untuk kamu tulis. Boleh ikut ayat cikgu ataupun kamu nak cuba buat ayat sendiri. Boleh. Okey. Perenggan ketiga, keempat dan kelima cikgu nak kamu buat sendiri. Perenggan ketiga yang ni. Tanggungjawab pengguna, patuhi panduan penggunaan, guna dengan berhemah, tidak merosakkannya. Okey, dia dah bagi dah. Pengguna aku mestilah bertanggungjawab untuk mematuhi panduan penggunaan. Jadi dua ni dah ada. Patuhi panduan penggunaan, tanggungjawab pengguna. Buat lagi dua ni sahaja. Boleh gabung ataupun buat ayat satu-satu.
Okey, yang ini pun sama. Selain itu, pemilik aku juga bertanggungjawab untuk membuat penyelenggaraan berkala. 2 ayat ni dia dah bagi contoh, lagi 2 sahaja. Yang terakhir, hari tu untuk karangan berita, ramai yang salah di part harapan ni. Bukan harapan kamu berharap semoga, bukan. Harapan ni ialah apa harapan kita. Contoh kalau dalam karangan berita, sepatutnya Encik Karim tu yang berharap, bukannya kamu yang berharap. Jadi kalau dalam karangan imajinasi ni, memang aku, barulah kamu ni sebagai eskalator, apa yang kamu harap? Okey, contohnya, aku berasa sangat gembira. Kenapa? Kerana dapat berbakti kepada para pengguna. Okey, terus berkhidmat dengan hargai kemudahan. Contohnya, aku berjanji akan terus berkhidmat sehingga ke akhir hayatku. Hargailah kemudahan dan gunakanlah aku dengan selamatnya. 2 contoh ni. Jadi kamu boleh tukar ayat kamu. Macam mana kamu nak janji terus berkhidmat ataupun macam mana kamu nak suruh manusia hargai kemudahan kamu. Sebab kamu ni sebagai eskalator. Kamu kena bayangkan apa perasaan kamu sebagai eskalator. Apa yang kamu nak daripada manusia. Barulah betul kamu punya karangan harapan, karangan terakhir, penutup dia. Okey? Jadi, lepas siap macam biasa boleh hantar pada cikgu dan cikgu akan semak. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.